Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian semuanya untuk Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang telah mendapat gelaran al-amin, iaitu orang yang telah melaksanakan amanah Allah ke atas dirinya serta umatnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, yang Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini orang-orang yang suka mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, yang Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah pada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma rabbana shrah lana sudur Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, anugerahkanlah kami hikmah, iaitu ilmu yang memahamkan kami untuk kehidupan dunia dan akhirat, serta Engkau golongkan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, serta kaum muslimin muslimat amnya. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama pada kali ini. Okey. Baik, untuk kuliah hari ini tuan-tuan boleh buka. Saya nak bincang pasal kelebihan dan mungkin benda ni saya dah bincang sebelum ni, cuma ada beberapa perkara yang kita boleh keluarkan daripada ayat 29 surah Muhammad ni. Surah Fathi, bukan surah Muhammad. Ayat 29 surah Muhammad, ayat terakhir surah Fathi, ada beberapa perkara yang anda rasa penting untuk kita sama-sama mengambil sedikit ilmu
iaitu ayat yang terakhir surah Muhammad, surah Fathih. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Kita tengok ayat. Dalam ayat ni, satu ayat yang boleh kira panjang jugalah. Pertama kita nak potong-potong ayat, nak tengok dari sudut maksud. Pertama, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Itu ayat yang lengkap. Muhammad itu kita terjemah, Rasulullah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di sini ada dua ayat. Satunya nampak, satunya disembunyikan. Walladzina, dan orang-orang yang ma'ahu bersama Nabi. Jawab dia asyidda'u, itu jawab dia ataupun khabar kepada walladzina ma'ahu. Maknanya walladzina ma'ahu tu pokok asas. Bagaimana kita nak tengok orang bersama Nabi? Lalu Allah terangkan orang-orang bersama Nabi itu para sahabat lah. Asyidda, mereka itu asyidda, syadid. Asyidda plural, kata ganda daripada syadid. Syadid ni kita kata macam straight lah, tidak ada kompromi. Tengok keadaan lah. Kalau dalam perang dia perang sungguh-sungguh,
dalam memutuskan sesuatu keputusan yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada orang kata bertolak ansur dalam bab-bab yang perlu tegas. Itu para sahabat syadid. Boleh diterjemahkan juga sebagai keras. Mereka itu asyidda alal kuffar, atas bila berdepan dengan kufar, orang-orang kafir. Kufar kata ganda kafir. Kafir kalau ramai kita panggil kufar. Ataupun satu lagi kalimah yang biasa kita dengar dalam Quran, al-kafirun, kan? Al-kafirun ataupun al-kuffar, semuanya dalam bentuk plural ataupun ramai. Jadi di sini Allah menggunakan kufar. Kalau dalam surah Al-Kafirun Allah gunakan qul ya ayyuhal kafirun. Makna sama je lah. Okey, itu satu sifat sahabat-sahabat Nabi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama tu kita ambil seolah-olah ayat bulan begini. Walladzina ma'ahu ruhama'u bainahum. Itu ayat dalam yang tak nampak lah, yang disembunyikan. Dan orang-orang yang bersama Nabi juga, sifat kedua ialah ruhama. Ruhama ini ganda juga, perkataan ganda juga. Satunya kita panggil rahim. Rahim bismillahirrahmanirrahim. Kalau ramai kita panggil ruhama. Makna para sahabat ini mereka semua sayang antara satu sama lain. Sayang antara satu sama lain. Okey, itu ayat yang selesai. Ayat, dua ayat di sini, maknanya 3 dah ayat dalam ayat 29 ni. Okey, sekarang kita faham tuan-tuan, ayat ni mengatakan Nabi itu, Muhammad itu utusan Allah. Sesat. Dia utusan Allah, dia berdakwah. Maka orang yang awal-awal masuk Islam pada zaman Nabi, pada zaman hidup Nabi, ialah kita gelar sahabat, kan? Sahabat, sama ada sahabat yang dekat, yang jauh, yang hidup bersama Nabi, yang sempat mendengar ucapan Nabi, hadis Nabi, dikatakan itu sahabat. Maka bagaimana kita nak kenal sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara sifat yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita ialah dua ni lah. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ini sifat. Bagaimana para sahabat boleh membentuk diri dia begini? Para sahabat boleh membentuk diri dia tegas, kemudian menyayangi antara satu sama lain, kerana adalah didikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Apa yang Allah didik, yang Nabi didik para sahabat sehingga terbentuk orang yang macam ni? Ayat berikut akan menjelaskan. Sebab tu Quran ni tuan-tuan, dia detail. Cuma kita kena faham cara dia. Ayat berikut yang ketiga ataupun yang keempat ni ialah tarahum rukka'an sujada. Tarahum rukka'an sujada. Punca mereka jadi kuat dengan orang kafir takut. Punca mereka sayang antara satu sama lain. Bukan boleh dibuat-buat, tuan-tuan. Bukan boleh direka cipta daripada diri kita. Rupa-rupanya ia berlaku kesan daripada tarahum. Engkau melihat mereka. Engkau tu siapa? Orang yang membaca Quran ini. Nak kata tara engkau tu Nabi, tak kena. Sebab Nabi duduk dengan mereka. Maknanya ayat ini special, open, terbuka kepada sesiapa yang kenal Muhammad, kenal para sahabat. Kamu tahu dia. Sifat dia apa? Rukka'an. Kamu boleh saksi mereka. Sama ada saksi dengan ilmu, baca sejarah, ataupun kita kata saksi dengan mata kasar. Tak bernasabah, kita tak boleh tengok, kan? Tapi kita kenal para sahabat melalui sejarah, melalui apa-apa yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tulisan-tulisan ulama. Jadi mereka ni dua kalimah digunakan oleh Allah di sini, rukka'an sujada. Rukka'an sujada ini
kata plural yang menunjukkan bersangatan daripada perkataan raqi'in sajidin. Satu dari sudut kalimah menunjukkan plural, jamak. Raqi'in sajidin. Apa makna raqi'in? Mereka itu orang-orang yang selalu raka' dan sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut kedudukan perkataan ruka'an sujadan, dia menunjukkan keadaan para sahabat saat solat didirikan. Dia panggil hal. Dalam istilah ilmu bahasa kita panggil kedudukan ayat perkataan ini. Kalau kita kata gini, kita buat ayat, saya pergi ke masjid berjalan kaki. Berjalan kaki itu menunjukkan keadaan saya pergi masjid. Mereka ini, kamu melihat mereka dalam bab sembahyang, mereka raqi'in sajidin, raka' dan sujud secara bersama. Satu perkara yang ada pada para sahabat raka' dan sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan punca asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Lahirnya sifat rasa sayang menyayangi, puncanya solat bersama-sama, solat berjamaah bersama-sama. Kan? Sama ada solat jarak macam hari ni kerana musibah, dan asalnya solat kita dekat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harap kita tidak kekal begini solat, sebab ini bukan sunnah Nabi, ini semasa kita ditimpa musibah. Dan insya-Allah tuan-tuan jangan bersedih terhadap apa yang hari ini makin bertambah, kan? Maknanya makin bertambah. Kalau ia bertambah tiap-tiap hari, kita bertambah solat tiap-tiap hari, minta dengan Allah. Jangan pula bila bertambahnya penyakit ini, makna daripada beberapa orang jadi dah berapa 600 lebih 700 kan. Jadi kita sedih, tak semayang pun ada. Sedih sangat, Tuhan ni tak adil lah, baik aku tak semayang minta pun tak bagi. Jangan tuan-tuan, gandakan. Kita tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Kok mana pun, mati hidup pun kita kena minta dengan dia, taat kepada dia sampai bila-bila. Sama ada dia segerakan hilang COVID ni ataupun bagaimanapun, kita tetap berpegang teguh dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak akan terhenti kita mengabdi diri pada Allah, dan Nabi Muhammad adalah ikutan kita. Dalam saat-saat begini, kita jarakkan, kita jagakan semua untuk sementara waktu, gandakanlah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu pertama punca mereka menjadi hebat depan orang kafir. Yang kedua, jadi menyayangi antara satu sama lain. Yang kedua, kita nampak di sini, tuan-tuan dirahmati Allah, ada nilai orang yang solat Jumaat ni pada sahabat gini. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Yabtaghun, ibtara, yabtari, ibtira. Kalau hum yabtaghun, ibtira ni maknanya mencari dan berusaha secara sungguh-sungguh. Maknanya kita yang mari solat berjemaah ni mesti ada nilai para sahabat, iaitu kita datang secara berlomba-lomba. Kan? Mari ni kerana kesungguhan ingin mendapat apa? Fadlan minallah, pahala-pahala yang dianugerahkan oleh Allah. Kena ada sikap tu. Para sahabat selain dia raka' dan sujud secara bersama, dia ada kesedaran, dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, iaitu mereka mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga yang ketiga, kita kata ketiga lah, waridwana, nak redha Allah. Hidup dia ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah, dia ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, dia ikut. Sebab apa? Sebab dia nak ridwanan. Ridwanan itu maknanya, kita baca ridwanan maknanya fadlan minallah wa ridwanan minallah. Tapi dia tak sebutlah minallah sebab ridwan ni, sebab dah sebut sebelum tu, memadai. Gitu.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Dia berebut kurniaan Allah di sudut pahala dan redha Allah di sudut ganjaran. Ganjaran, dan lepas pada redha Allah tiada lain kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lagi simahum. Simahum, simah maknanya tanda, cahaya. Mereka fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, dia ada tanda di wajah dia. Apa tanda dia? Sebab apa ada tanda? Min atharis sujud, kerana terhasil daripada banyak sujud. Banyak sujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sembahyang 5 waktu. Nah, hak tu hak wajib. Tapi kok dalam 5 waktu tu ada cacat celah kan? Kita tambah dengan sunat, qabliyah, ba'diyah. Kalau kita tak sempat lewat, kita balik lepas Isya, sebelum tidur kita qada sunat kan? Sebab apa? Sebab kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat min atharis sujud, dia banyak sujud sangat sehingga ada kesan-kesan sujud. Simah. Kata ulama, simah ni ada 2 jenis. Satu jenis nampak lebam-lebam, ada tanda-tanda hitam, setengah orang tu begitu kan. Setengah orang tak ada tanda tapi ada cahaya, cahaya dia. Kan? Tak apa kita hitam pun putih ke, orang nampak, orang beriman nampak lain. Dah, orang beriman nampak lain. Kan? Cahaya itu dapat dilihat oleh orang yang memiliki nilai-nilai keagamaan. Kita tengok orang yang pakar apa-apa dia punya rawatan-rawatan itu memang cantik tapi tidak ada cahaya. Kan? Lain cahaya itu. Memang ada simah. Kalau kita pakai ada simah tanda-tanda tapi tak sama dengan tanda yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kerana banyak sujud pada Allah SWT. Makna itu. Makna sekurang-kurangnya 4 perkara yang menunjukkan kepada kita nilai para sahabat. Pertama, mereka solat berjamaah. Yang kedua, dalam mereka menunaikan solat berjamaah itu ada nilai dalam diri, iaitu yabtaruna fadlan minallah. Yang ketiga ialah yabtaruna ridwanan minallah. Kemudian simahum min wujuhihim, yang keempat ini mereka banyak solat. Selain daripada solat wajib, mereka qiyam laili sebab ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintah untuk sujud qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Tuan-tuan, dalam ayat surah apa, tuan-tuan boleh cek tengok. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ini perintah Allah kepada Nabi secara wajib, tetapi tidak wajib pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian daripada malam itu fatahajjad, hendaklah engkau wahai Muhammad bertahajud dengan malam itu, nafilatan lak, sebagai amalan solat tambahan untuk engkau. Sebab apa kena buat lebih? Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, semestinya dengan sebab kamu, saya terjemah asa ni semesti. Sebab apa? Sebab ini daripada Allah. Asa ni kalau kita kata percakapan biasa, kemungkinan boleh jadi. Tetapi kata ulama, kalau itu datang daripada Allah, perintah dia dan janji dia, makna tidak boleh diterjemahkan asa ayyab'athani, makna kemungkinan boleh jadi, tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan Nabi di tempat yang terpuji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok peranan hari ni, orang-orang masjid ni tak ramai yang mari kan. Yang sembahyang pun mungkin ada yang tak salat. Kita mengharapkan orang-orang yang salat ni lah
yang mengambil sedikit malam mereka untuk bertahajud. Kenapa? Kerana kita sekarang ini amat-amat perlu kepada doa yang berterusan untuk Allah angkatkan musibah yang sedang kita hadapi hari ini. Oleh sebab itu, ruang di waktu malam Allah sebut wa minal lail. Selagi mana dia dikira malam, al-lail, tuan-tuan, kita boleh solat. Paling-paling tidak solat 2 rakaat sahaja. Jangan tinggal. Kalau tertinggal, tuan-tuan boleh qada selepas sunat duha. Sebab apa kita semangat ni? Yabtaguna fadlan, nak ikut para sahabat. Sebab para sahabat ini berebut mencari kurniaan Allah. Sebab tahajud ini Allah kata sesiapa yang mendirikan tahajud, Allah akan meletakkan mereka di tempat yang paling bagus. Jadi kita ambil 2 rakaat je lah. Kita kata selagi mana subuh belum diazan, selagi itulah dikira waktu untuk solat bertahajud. Dan jangan lupa kita solat witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kata hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu esa, tunggal. Dia suka benda-benda yang tunggal, yang bukan tunggal, ganjil kan, genap ganjil. Allah itu dia suka benda yang ganjil. Maknanya kita sembahyang witir lah. Witir 1 ke, 3 ke, 5 ke, ikut kemampuan kita. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat 3, itu kira terbaik lah. Paling-paling tidak 1 lah. 1 kena buat. Tuan-tuan boleh buat lepas Isya ni, balik sembahyang Isya, lepas sembahyang Isya, saya cadangkan sembahyang sunat ni buat kat rumah sekarang. Musim-musim ni kita tak payah duduk lama-lama kan. Kita sembahyang sunat kat rumah. Cuma bila balik kat rumah ni tak buat. Bukan kata tuan-tuan, pada saya, balik-balik mai cucu, mai anak, tak sempat nak solat ba'diyah. Tapi saya nak latih juga. Saya tak akan sembahyang sekarang ini ba'diyah Isya di masjid. Sebab saya nak latih. Saya kalau tinggal pun saya akan usaha lagi supaya saya nak sembahyang di rumah. Nak belajar sembahyang ba'diyah di rumah. Kadang-kadang memang halangan-halangan cukup hebat. Jadi kalau saya terlepas, saya cuba qada lah. Sembahyang sunat ba'diyah ni penting. Juga sunat subuh. Sunat subuh tu kalau boleh jangan tinggal. Kalau terlepas, buat selepas subuh. Ada ulama mengatakan selepas subuh boleh sembahyang. Tapi tempat kita ni ada orang yang tak buat. Kita takut jadi confused pada masyarakat. Buat selepas duha. Selepas sembahyang duha, buat sunat ba'diyah subuh. Ada anak jumpa hadis yang menyebut begitu. Tak ingat hadis lafaz tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita begitu? Sebab kita nak ikut Nabi dan para sahabat. Mereka ada nilai yabtaghuna fadlan minallah. Mereka berebut-rebut untuk cari anugerah-anugerah Allah, khususnya dalam salat berjamaah dan khususnya juga dalam tahajud, sembahyang tahajud. Lebih-lebih lagi pada suasana kehidupan kita pada saat ini. Baik, kita habis sikit lagi. Dzalika masaluhum, yang demikian itu masaluhum, perumpamaan mereka fit Taurat, wa masaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil, dalam kitab Taurat, kitab Nabi Musa alaihissalam yang diturun pada zaman Nabi Musa. Al-Injil, kitab yang diturun kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada perumpamaan mereka para sahabat ini disebut Nabi dan para sahabat kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih. Perumpamaan mereka seperti zar'in, tanaman kan, kita tanam pokok apa? Pertama, akhraja syat'ahu, dia akan
keluar benih. Nah, lepas tu fa'azarahu, dia membesar, keluar daun kecil. Fastagladha, dia kuat. Kenapa kuat? Okey. Fastawa, kemudian jadi tegak, dia dah istawa ni makna dia gagah, dia keluarkan hasil. Gagah. Istawa ni tegak sama, keluarkan hasil. Ala suqihi, di atas tunjang yang kuat, akar yang kuat. Jadi kita tengok kalau kita tanam pokok, kita tengok pokok kita gagah besar, asalnya apa? Asalnya syata'ahu, benih je, benih kecil. Semasa benih kecil tu kalau kita potong, patah, Allah, hancur lembek kan pokok kita tanam itu. Tapi kalau dia fastawa ala suqi, tegak di atas akar yang kuat, agak-agak senang kan nak potong? Susah. Inilah perumpama para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimula dengan didikan Rasulullah sedikit 13 tahun diasah di Mekah. Kemudian di Madinah 10 tahun sehingga menjadi satu. Istawa ala suqihi, para sahabat gagah, tidak boleh goncang oleh sesiapa sahaja. Dan mereka dilihat asyidda'u 'alal kuffar, hebat bila depan orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Maknanya apa tuan-tuan dirahmati Allah? Kita nak jadi kuat, nak jadi hebat, kena bermula daripada awal. Sekarang ini kalau kita umur 50, 60, untuk jadi hebat, kita tidak, orang kata tidak, masih tidak terlewat. Kita nak belajar, nak faham Quran. Ustaz, saya nak faham Quran macam mana? Umur saya dah 70. Tak apa. Tapi dia perlu masa, kena benihkan sekarang ini. Rasa nak belajar, rasa nak solat tahajud, rasa nak solat jamaah, rasa nak solat sunat. Benih sekarang, tunggu beberapa lama insya-Allah akan menjadi gagah kuat kita. Rasa tak nak tinggal tadabbur Quran, rasa tak nak tinggal solat sunat, rasa tak nak tinggal solat tahajud. Tapi kalau benih-benih sikit timbul, kita potong. Tak ada dah, kan? Itu boleh faham tak tu? Inilah antara kehebatan ayat ini. Sehingga yu'jibu zurra. Apa ni? Zurra ni makna petani-petani tu rasa bangga. Begitulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa bangga dengan Nabi dan para sahabat, dan kita nak ikut tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu. Tak apalah, nanti ada masa kita sambung ayat ini. Musim ni kita tidak dibenarkan memanjangkan kuliah sekadar maghrib isya. Moga-moga sedikit perbincangan yang kita beri tadi memberi semangat, suntikkan semangat yang kuat untuk kita memulakan benih daripada sekarang. Covid ini memberikan kita satu tanaman untuk terus berjuang sampai kita jadi gagah. Kalaupun kita dipatahkan oleh orang yang lebih gagah, kita tetap berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu aku qali hada, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.